Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tengok tutorial untuk Esther yang teacher dah uploadkan bersama-sama dengan tuition online kedua kita. Teacher sebenarnya cari teacher punya digital pen. This is my digital pen. Okay, Alhamdulillah. Okay. So, nombor 1, kita tengok tutorial Esther. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nombor 1. Which of the following is the structural formula for Esther? Okay, bila kita nak tengok Esther. Okay, Esther, first of all, kita tahu dia punya functional group dia, homology series dia, kita panggil dia sebagai carboxylate. Functional group kita panggil sebagai carboxylate group. Okay, carboxylate group iaitu kalau kita nak lukiskan dia C double bond O dengan O lepas tu dash. Dash apa ni teacher? Maksudnya kat sini akan sambung lagi dengan C. Beza dengan carboxyl. Okay. Kita agak mungkin ada yang confuse carboxylate and carboxyl. So sebelum tu kita recall dulu kita punya 6 homologous series in organic compound. Okay, pertama sekali in, ol, oik, it. So kita ada 6 kumpulan untuk organic compound ni, homologous series yang kita kena ingat. N ni siapa? N ni alkane. In, alkene. Ein, alkyne. All, alcohol. Oik, carboxylic acid. Eight, ester. So what is the functional group of these six groups ni? Apa functional groups dia? Okay. So kalau untuk alkane kita panggil sebagai carbon single bond. Alkene carbon double bond. Alkyne carbon triple bond. Dan juga alkohol OH. Maksud dia C akan attach dengan OH. Yang mana kita panggil name of the functional group, we call it as hydroxyl groups. Okay. Carboxylic acid, kita punya functional group dia adalah C double bond O, OH. OH yang mana nama dia adalah carboxyl groups. Okay. Dan last kali ester, dia punya functional group dia adalah C double bond O, O. Kalau carboxylic acid dia OH. Tapi kalau ester dia OC. C berapa C bla 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 bla. Okay. C maksudnya rantaian karbon. Tapi kalau carboxylic acid dia stop dengan H sahaja. Kalau untuk ester dia sambung dengan C bla 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 bla. Okay. So yang ini kita panggil dia punya nama functional group dia sebagai carboxylate. Okay, carboxylate. COOC. Okay, ataupun COO saja. Kalau dalam buku teks dia tulis COO. Tapi kalau carboxyl dia tulis COOH. Okay, so sekarang ni soalan tanya, which of the formula is an ester? So, bila kita nak cari an ester, kita kena carilah. Kita tahu kalau untuk ester, dia adalah COO. COOC. Dia bukan H. Kalau H, kalau COOH stop, itu adalah carboxylic acid. Tapi kalau untuk ester, dia akan COO, apa? Yang apa terus next dia ni adalah biasanya C lah, sama ada C1 ke C2 ke C3 ke. Tapi yang penting dia bersambung C,
OO ni dia disambung oleh C dan juga C. Tapi kalau carboxylic acid dia terputus COOH. Sampai H dah tak ada sambungan dah sebab H dah last dah. Okay, so kita tengok kat sini, ini salah lah sebab apa? Tak ada double bond O. Bila dia lukis structural formula ni sebenarnya lagi senang. Kita cari mana yang ada double bond O. Ini tak ada double bond O, ini tak ada double bond O. Okay, antara dua ni, B dengan D. Ni B ada double bond O, ada double bond O. Tetapi untuk B, dia dengan H. Ingat kalau H dia acid carboxylic. Dia bukan ester. Kalau ester dia mesti COOC. Barulah dia ester. So the answer is D. Okay, seterusnya. Number 2. Which of the following is the correct apparatus to set up the preparation of an ester? Okay, what is the name of the process for prepare an ester? Esterification. We call it as esterification. So, mana yang set up untuk esterification? First of all, you have to remember, water in kena lawan gravity. Okay, water in mesti lawan gravity. Kenapa dia kena lawan gravity? Maksudnya daripada bawah sebab untuk menyejukkan this Liebig condenser. Dia nak menyejukkan Liebig condenser so that the vapor produced will turns to liquid. Kenapa kita nak sejukkan Liebig condenser? Supaya vapor, gas, wap yang terhasil ni akan disejukkan dan bertukar menjadi cecair. Untuk apa? Supaya dia jatuh balik dalam ni dan react with the reactant. So first of all, tengok setting water in. Ini salah. Water in ni ikut gravity. Salah. Yang ni water in yang ni pun, yang ni ke bawah ikut gravity. Salah. Yang ni water in kat bawah lawan gravity. So betul. Ini water in ke atas lawan gravity. Betul. So sekarang ni setup Liebig condenser dah betul. Yang untuk A dengan B ni dah salah lah. Kita tengok C dengan D. Sekarang kita tengok reactant. Alhamdulillah reactant dia just general. Tak tulis apa reactant. So kita tulis apa reactant sepatutnya dalam ni. Untuk preparation of an ester. Ingat balik dalam ni mesti ada apa? Ini adalah esterification. So reactant dia adalah carboxylic acid. Carboxylic acid plus dengan alcohol. With the presence of sulfuric acid as a catalyst dalam ni. Okay. So, sekarang reactant, dia just mention reactant. Lagi satu, perlukan heat tak? We need heat. Okay, so the answer is C. Okay, seterusnya untuk number 3. The diagram represent the structural formula for a carbon compound. So, dia tak beritahu pun apa jenis kumpulan carbon compound ni. So, awak kena tengok dekat functional group dia. Kalau first of all, bila nak tengok functional group, jangan confuse. Teacher, ni kan carbon-carbon single bond, dia pun alkane. Okay, macam ini. Bila awak nak tengok dia punya functional group apa dia, pertama sekali tengok ada tak C double bond O. Okay, kalau ada, maksudnya dia sama ada carboxylic acid ataupun ester. Kalau tak ada, kalau ada check sini. Kalau ada, antara dua ni. Kalau tak ada, tengok yang kedua. Ada tak OH? Ada tak OH? Kalau ada OH, maksudnya confirm dia alkohol. Kalau tak ada kedua-dua ni, tak ada double bond O, tak ada C double bond O, tak ada COH, so then barulah awak tengok dia punya carbon bonding dia. Sama ada single bond ataupun double bond ataupun triple bond. Itu cara dia. Jangan confuse bila nampak ni pun carbon single bond. Bila ada carbon single bond, lepas tu ada kawan dia attach dengan C double bond O, automatic inilah dia punya functional group. Dan bila kita tengok kat sini, C double bond O attach dengan another C, bukan H. So ini maksudnya adalah ester. Sekarang kita nak tengok
The compound is produced by the reaction between, maksudnya kita nak cari what is the reactant. What is the reactant used to produce this product? So, apa reactant yang digunakan? Pertama sekali tengok C. C double bond O ni. C double bond O ke belakang, ini adalah dia punya pisahkan C single bond O. Pisahkan C single bond O. Inilah dia punya penghadang dia. Inilah dia punya jalan pemisah dia. Kita nak tengok siapa bahan dia. Tengok dekat C, O. Ikatan C dengan O. So, C double bond O dengan ke belakang, ini adalah daripada carboxylic acid. This is come from carboxylic acid. So, what is the name of the carboxylic acid? You just count the number of carbon. 1, 2, 3, 4. 4 carbon means but. So, kalau carboxylic acid, butanoic acid. Okay, sekarang kita nak tengok pula part for alcohol. So, untuk part untuk alkohol, ni. CO yang tak ada double bond. CO yang only single bond. So, ini adalah alkohol. So, alkohol dia ada berapa carbon? 1 and 2. Ada 2 carbon means eth. So, ethanol. Okay. So, bila dia ethanol, carilah jawapan dia. Ethanol, propanoic acid salah. Propanol salah. Ethanol and butanoic acid. So, the answer is B. Okay. Nampak ni? Ni bahaya ni. Kalau awak tak boleh nak pisahkan betul-betul mana satu alkohol dengan carboxylic acid. Ingat, dia pisah dekat CO single bond. Pisahkan dia kat sini. Yang mana ada double bond, itu adalah bahagian carboxylic acid. Mana yang CO single bond, itu adalah bahagian alkohol. Okay, kita tengok question number 4. What is the structural formula for an ester from an ethanol with propanoic acid? So, teacher dah ajar sebelum ni kan. Kalau soalan tu tanya nama je mudah. Tapi sekarang soalan ni dia lukis drawing. Dia lukis structure. So, bila dia lukis structure, kita kena buat satu-satu. Tak apa, awak semua rajin lukis. So, tak ada masalah. Okay. So, bila nak lukis, ingat. Dense nahol. Apa dense nahol? Dense nahol. Dense ni adalah draw. Draw acid carboxylic first. Draw acid carboxylic first. Kalau kita nak draw acid carboxylic dekat depan. Nahol, name alcohol first. Okay. Nahol, name alcohol first. Kalau nak name alcohol dekat depan. Sekarang kita nak lukis dulu. So, propanoic acid. So, propanoic acid kita lukis. Bila awak dah biasa macam ni, dah banyak belajar 6 functional group, awak akan buat C je awak dah faham dah. Maksud teacher macam mana? Sekarang kita kena lukis carboxylic acid. Nak draw. So, carboxylic acid first. Okay. So, carboxylic acid kita lah propanoic. C, bila nak lukis tu, buat C double bond dulu. Lepas tu reverse ke belakang. Maksud dia C double bond O, baru C1 kan? Prop, maksud dia 3C. Baru C1, 2 pula. C yang pertama, kemudian C yang kedua, kemudian C yang ketiga. So, awak just buat tangan macam ni je. Nak bagi awak nampak. Nanti lengkapkanlah. Kalau soalan struktur ataupun esei, lengkapkan dengan betul-betul. Soalan objektif ni nak cepat. Okay. So, 1, 2, 3. Prop. 3C. Tambahkan dengan add. Okay. So, ini adalah OH. Tambah dengan X iaitu 2C. Ethanol. So, bila nak tambahkan dengan ethanol, so, teacher suka lukiskan ethanol ni, C2H5OH ni mirror image terbalik. So, jadikan H, O, C ada 2C, 1, 2. Tak ada masalah.
Kalau awak nak lukis dia belah sana pun boleh. Maksud teacher COH. Boleh, tak jadi masalah. Cumanya kalau kita lukis dia terbalik macam ni, mudah bila kita pisahkan dia. Bila kita ambil yang ini jadi air. Okay, so teacher buat hasil dia kat sini jadi air HOH. Okay, so nanti awak tinggal sambungkan ni je. Ni, so ni automatik kita padam, so kita sambungkan macam ni. Dapat terus hasil dia. Maksud dia C double bond O, O, C. Itulah hasil dia. Okay, so nanti hasil dia akan jadi okay, sepatutnya ruang ni kena besar. Okay, so dia akan jadi 1, 2, 3 double bond O. Okay, so dia akan jadi check dengan alkohol dia adalah O, T, C. Okay, dia akan jadi macam ni. Lengkapkanlah ni semua bilangan H dia. Pastikan karbon ada 4 tangan dan seterusnya. So inilah dia punya struktur. Kat depan 3C, kat belakang 2C. So jawapan dia adalah 1, 2, 3. Okay, double bond dekat karbon yang ketiga. Jawapan dia adalah A. So siapa nama dia? Bila nak buat nama tu senang. Bila nak buat nama, awak sebenarnya tulis je dia punya nama asid. Nama asid dia propanoic acid. Tambah alkohol dia adalah ethanol. So, awak silangkan dia. Ethanol, all akan jadi anol, akan jadi il. So, dia akan jadi ethyl. Dan oic acid akan jadi OH. Nama dia ethyl propanoate. Ingat, bila nak naming, dia terbalik. Bila kita nak namakan dia, dia terbalikkan dia yang belakang. Ethanol ni letak nama dekat depan, jadi part 2. Dan carboxylic acid jadi dekat belakang nama dia. Okay, tapi kalau untuk draw dense. D untuk draw, A untuk acid carboxylic. Okay, so draw acid carboxylic kat depan. Kalau name alkohol dekat belakang. Yang mana anol tukar jadi il, oic acid jadi OH. Okay. So kita tengok pula kat sini. Okay, kat sini tengok nombor 5. The equation represent an esterification reaction. What is X? So, X tu adalah alkohol, yang ini adalah carboxylic acid. Nama dia siapa? Ada berapa karbon? 1, 2. So, nama dia ethanoic acid. Jumpa dengan alkohol X. So, ini adalah, ingat teacher pesan, pisahkan mereka siap-siap dekat carbon single bond O. Carbon O single bond kat sini, pisahkan. So ini first part. Yang dekat sini second part. Okay, yang kat sini second part. Bahagian yang kedua. So first part ini adalah sebab ini draw. So dia adalah carboxylic acid. Ingat bila draw carboxylic acid first. Dan yang the second part adalah alcohol. So yang kita nak cari adalah part ni. What is the name of alcohol? Very easy. Kira how many carbon? 1, 2, 3. 3 carbon. Kalau 3 carbon maksud dia propanol. So 3 carbon nama dia propanol tapi dia tak tanya nama. Dia nak tengok structural formula. So 3C. 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So the answer is A. Yang lain ni, dah out dah. Okay, number 4. What is the structural formula of compound X? Nak cari X. X adalah daripada carboxylic acid and alcohol, dia akan menghasilkan ester. So, dia nak structural formula. Bila nak structural formula, dia nak draw means carboxylic acid first.
Okay. Draw carboxylic acid yang dekat depan. So ester kita ni, so kalau tengok kat sini kan, ester kita apa terhasil daripada propanoic acid. Ingat, prop 3 carbon. Add 2 carbon. So bila nak lukis dia punya structural formula, should be starting dengan draw acid carboxylic. Acid carboxylic kat depan. 3 carbon dekat depan. So C double bond O 1, C1, C2, C3. So next kita bahagian untuk buat alkohol. Alkohol kita ethanol ada 2 C. So next sambungkan O, C1, C2. So ini adalah kita punya structural formula for the ester, which the name is, kalau kita crosskan macam ni, dia akan jadi ethyl. Tak cantik. So bila kita crosskan dia akan jadi ethyl propanoate. Ethyl propanoate. So kita tengok mana 1, 2, 3. Ini 1, 2. Salah. 1, 2, 3, 4. Salah. 1, 2, 3. Betul. Dan 1, 2. Betul. So the answer is B. Okay. So kalau yang ni kita kira ni 1, 2, 3, 4. Salah. Okay. Seterusnya kita tengok number 7. Diagram 12 shows the structural formula of an ester molecule. Okay, so this is the structural formula for ester molecule. Name of the ester molecule. So, bila nak name, hati-hati identify dulu which part from carboxylic acid. Pisahkan dia. Pisahkan dekat carbon, oxygen, single bond. Pisahkan dia. So, tarik ke kiri. Yang kiri ni adalah carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay. Yang sebelah kanan ini adalah kita punya alkohol. So, ini adalah kita punya alkohol. So, tengok carboxylic. Apa nama carboxylic acid kita? 1, 2, 3. Ada 3 carbon. So, 3 carbon means prop. So, propanoic acid. Okay. So, propanoic acid dan juga alkohol kita. Alkohol kita 1, 2, 3, 4. 4 adalah 4 carbon means butanol. So, bila kita nak berikan nama, kita kena silangkan. Alkohol, kenapa silangkan? Sebab alkohol kena letak dekat depan, carboxylic acid dekat belakang sebagai surname dia. So, butanol, anol akan jadi il. So, dia akan jadi butyl. So, propanoic acid, oic acid akan jadi OH. So, dia akan jadi butyl propanoate. Butyl ethanoate. Salah. Butyl propanoate. So, the answer is D. Next question number 8. Diagram 14 is a molecular formula which represent an organic compound. What is the name of the organic compound? So, sama juga nak name. So, bila nak name, kita pisahkan dulu dekat carbon, oxygen, single bond. Pisahkan siap-siap. So, ini adalah acid carboxylic atau carboxylic acid. Ada berapa carbon? 1 carbon. 1 carbon maksud dia, nama dia methanoic acid. Methanoic acid. So, yang kedua ini OCC, ini adalah, yang kedua adalah alkohol. Ada berapa C? Carbon, 2 carbon. So, nama dia ethanol. So, silangkan dia. Ingat, nahol, name alkohol depan. Draw. Kalau draw yang tadi, structural formula, acid carboxylic dekat depan. Tapi ini sebab name. Ini dia nak name. Name nahol. Alkohol dekat alkohol dekat depan. Okay. So, sekarang ni ethanol, anol dia akan jadi il. So, dia akan jadi ethyl. Methanoic acid, oic acid dia akan jadi OH. So, dia akan jadi ethyl
methanoate. Acyl methanoate. Okey, ini sebenarnya salah lah dia ni typo lah ni. Okey, sebab dekat BM dia betul, dekat BI dia salah typo. Acyl methanoate. Okey, seterusnya kita tengok dekat number 9. Okey, food flavouring substance. Sebenarnya ester, teacher tak bincang lagi. Ester punya uses. Ester ni selain sebagai perfume, dia juga sebagai food flavouring. Contoh dia kek perisa pisang. Awak bau pisang, sedapnya bau pisang. Kadang kita bau pisang pun tak sekuat bau kita bau pisang original, tak sekuat kita bau food flavouring, banana flavouring. Banana punya perasa tu bau dia punyalah kuat. Kalau kita bau banana, real banana pun bau dia tak macam tu. Okay, so sebenarnya dia menggunakan ester, food flavouring. Strawberry, banana, orange, yang terutama dekat kedai-kedai bakery. Itu semua menggunakan ester. So, which of the following can be used to make the flavouring? Sekarang we want to produce this flavouring. So, apa bahan yang kita boleh guna? So, kita nak identify maksud dia, kita nak identify what carboxylic acid use and what alcohol need to be used. So, kita tengok, ingat pesan teacher, nak pisahkan dia cari mana carbon, oksigen, single bond. Hati-hati dengan soalan ni. Soalan ni dia nakal. Dia keluarkan berdasarkan rule yang bertentangan dengan yang sepatutnya. Iaitu kalau awak tengok bila kita nak pisahkan dia mana carbon, oksigen, single bond. Ini kan kita pisahkan dia. Dia sengaja lukis carboxylic acid dekat belakang. Girls, awak kena ingat kalau soalan dia tak ikut law of the books, kalau soalan diagram dia tak ikut daripada law dalam buku teks dalam soalan, so tak jadi kesalahan kalau soalan yang buat salah. Tapi bukan salah ni, bukan soalan buat salah, maksudnya soalan tak ikut peraturan. Boleh je dia nak buat. Tapi kalau kita lukis tak ikut peraturan, dalam jawapan kita salah. So soalan ni tak salah, soalan ni betul. Cuma dia nak twist kefahaman awak. Yang awak perasan tak macam mana nak pisahkan carboxylic acid dengan alkohol. So ingat nak pisahkan dia carboxylic acid dengan alkohol, dia akan terpisah kat sini. Antara carbon dengan oksigen. So dia akan terpisah dekat carbon, oksigen, single bond. So kat sini dia akan putus. Yang mana ada double bond O, inilah carboxylic acid. Itu dia punya petua. Seterusnya, mana yang tak ada O double bond, dia cuma O single bond, ini adalah alkohol. So alkohol dia berapa carbon? 1, 2. 2 carbon maksudnya dia ethanol. Sekarang tengok dekat carboxylic acid. Carboxylic acid dia berapa carbon? 1, 2, 3, 4. 4 carbon means that dia adalah 4 carbon, dia adalah butanoic acid. So kita tengok butanoic acid dengan ethanol. Ethanol, butanoic acid. So the answer is C. Okay. Ethanol and butanoic acid. Okay. Seterusnya kita tengok nombor 10. Soalan 10 ni memang favourite. Selalu keluar. Okay. So sekarang ni dia nak cari what is the structural formula for compound Z. Awak ingat C2H4. Nak tahu ini apa? Huruf dia. So awak tengok satu-satu dia punya general chemical formula. Cuba kalau CnH2n tambah 1. So kalau CnH2n tambah 1, ini adalah alkane. Alkane, so dia should be C2H, 2n tambah 1, 2n tambah 2. So C2H6. Nampak? Ini H6, ini H4. So maksudnya dia bukan alkane. Cuba kalau alkene pula, CnH2n. Itu alkene. Dia akan produce C2H4. Yes, exactly. This is an alkene. Alkene plus steam. Steam is actually H2O. Ini adalah proses hydration.
Hydration yang mana kalau kita tengok ethene C double bond C H H H H tambah dengan H2O HOH. Ini adalah untuk proses hydration. Okey, kalau untuk proses hydration ni dia perlukan apa? Ada catalyst dia untuk hydration. Okey. So yang ini dia akan break kat sini, automatic ini akan putus. So dia akan jadi satu kat sini H, satu kat sini O, OH. So dia akan jadi ethanol. Okey, dia akan jadi ethanol. So, bila dia jadi ethanol ni undergoes oxidation. Banyaklah pula cerita dia. Ethanol undergoes oxidation. So, ethanol ni adalah, kalau kita lukis kat sini, ethanol C okay, H, C, H, OH. Okay, plus oxidation kan, oxidizing agent kan. So macam teacher cerita sebelum ni, oxidizing agent ni akan attack carbon yang ada OH. So bila dia attack, dia akan ambil dua ikatan daripada hidrogen untuk dia jadikan masukkan O. Hidrogen ke mana? Hidrogen akan keluar. So dia akan produce H, C, double bond O, OH. Okay, so dia akan jadi ethanoic acid. So sekarang ethanoic acid react dengan propanol pula. Sudah. Gitulah soalan kimia memang macam ni. So ethanoic acid akan jumpa dengan propanol. So awak buat ethanoic acid dekat depan nak jadikan compound Z iaitu ester. So ethanoic S ada 2 C dekat depan. So 1, 2 double bond O. Kita nak macam mana kita nak buat? Nak buat untuk untuk ester, structure ester ni. So dia akan combine dengan O daripada alkohol iaitu prop. Prop ada berapa carbon? 3. So O C1, C2, C3. So jadi macam ni. Lengkapkan sini. Okey, 1, 2, 3, 4 dah settle. 1, 2, 3, 4. Okey. So sekarang ni mana struktur dia? Struktur dia adalah, nampak ni. C ada 2 kat depan, lepas O ada 3. So 1, 2, 1, 2. Salah. Dekat depan ada 2. 1, okey salah. Yang ni 1, 2, yes. Kat belakang ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. So jawapan dia adalah B. So itu saja untuk tutorial. Teacher harap membantu awak. Success don't happen girls. You have to create them. Jangan menunggu. Kalau awak ada masalah, selesaikan. Awak tak akan berjaya. Awak tak akan dapat apa-apa kalau awak hanya merenung, hanya mengeluh, tak akan dapat apa-apa. Kalau ada masalah, tak faham, terus tanya. Jangan procrastinate. Jangan tunggu-tunggu. Okay? So kalau ada yang tak faham daripada soalan yang teacher tunjuk ni, please tanya teacher. Personal dengan teacher. Teacher cuba membantu semampu yang boleh. Okay? So rasanya itu saja untuk kali ni. InsyaAllah jumpa lagi next time. Bye. Assalamualaikum.